Alright, so faka.ia.linimas.my. So kita login dengan Linimas ID kita. Okay, kalau macam ni saya pakai saya punya identity ya. Alright. So ini adalah saya punya interface sebagai you punya ni lah. You punya penyedia. Dan kita punya part, you punya part sebagai students ialah dekat sini. Permohonan latihan industri. This one. Permohonan latihan industri. Dan dekat sini dia akan ada maklumat pelajar yang you kena isi. Dan untuk maklumat pelajar yang you kena isi, you penting ya isi bahagian yang bertanda merah. Ya. Saya kata kat sini nama dia adalah sekian, nama penuh, and then email dan juga IC sebagai IC ya. Contohlah IC ya. And then tahun pengajian tahun apa nama? Tahun apa? Tahun 2 lah kalau you tahun 2, kalau you tahun 3 tahun 3. Okey. So alamat surat menyurat adalah alamat you punya rumah. And then program, you mesti masuk program drama teater sebagai kita punya students, program drama and theater. Dan di sini adalah you punya resume nanti. Dekat sini. Untuk you masukkan resume you. Okay. Dan fokus kepada kemahiran. Kat sini kita ada, kalau untuk drama and theater, kita dah buat meeting tu hari. Dan kita tetapkan ada 5 pilihan untuk you semua. You boleh pilih 1 kemahiran ataupun 2 ataupun 3. Okay, 1, 2 atau 3. Maksudnya you boleh pilih maksimum 3 lah. Okay, mungkin you akan pilih scenografi, acting ataupun directing. Ataupun you akan pilih production, management ataupun scenografi. Ataupun you pilih 1 saja pun boleh. Theatre management. Okay. Jelas 1 kemahiran atau 2 atau 3. Jelas. And then option untuk latihan industri ini, kita ada 5 track untuk latihan industri kali ini. Disebabkan oleh kita ada terlalu ramai students untuk kali ini. Kita ada 2 batch student yang akan masuk latihan industri. Dan buat apa nama 5 track untuk student, which is track sangkutan industri. Apa sahaja benda luar selain daripada Unimas, company ataupun jabatan kerajaan ataupun apa sahaja berkaitan benda luar selain daripada Unimas. Dan kemudian kita ada track sangkutan industri berkaitan Unimas. Ini maksudnya sekiranya Unimas ada projek, dan kalau you nak join projek tu, you boleh sama sertai projek itu. So ini sangkutan industri berkaitan Unimas. Dan kemudian kita ada track projek dan penyelidikan. Okay. Track projek dan penyelidikan ini kita ada beberapa lecturer. Dia tidak terhad kepada lecturer drama teater sahaja. Dan you boleh pergi ke researcher lain. Dan di fakulti ada banyak researcher. Kalau you nak pergi kepada researcher di fakulti lain pun tak ada masalah. Yeah. Maksudnya dia ada satu research dan you akan buat latihan industri di bawah research mereka. Okay. Project community, track project community ialah projek community yang dibuat oleh community itu, community setempat. Sama ada projek itu untuk kegunaan community itu sendiri ataupun diusahakan oleh community kepada community. Ya. Apa-apa saja projek berkaitan community. Ya. Maksudnya buat persembahan berkaitan community di satu-satu tempat ataupun you buat satu bengkel teater berkaitan satu-satu community. Itu boleh dikira sebagai projek community. Dan last sekali adalah track keusahawanan. Okay, track keusahawanan ini dia perlulah berkaitan dengan kita punya bidang, iaitu persembahan, drama atau teater atau apa sahaja yang berkaitan dengan kesenian yang bersangkut paut dengan seni persembahan. Okay. So untuk keusahawanan, kita tidak menggalakkan you buat apa nama kata, job burger apa semua tu kita tak consider sebagai keusahawanan lah.
Okay. Keusahawanan di sini kita consider sebagai keusahawanan ialah bila you buat satu event ataupun satu show dan dalam show itu you jual dia punya show, ataupun you tiba-tiba you buat satu persembahan performance dan you jual dia punya performance untuk tontonan ramai, itu dikira sebagai keusahawanan. Okay. Ataupun tiba-tiba you fikir nak buka satu company berkaitan seni persembahan dan dalam itu you ada merangka pergerakan company itu, bermaksud bila dah nak habis dia punya LI nanti, you dah ready dengan projek. Okay. Maksudnya waktu track keusahawanan tu, mungkin di dalam itu you berusaha untuk buat satu projek berdasarkan company yang you dah ada. Okay. Kita sangat menggalakkan student kita untuk buka company sendiri. So basically kita ada 5 track. Track sangkutan industri, okay, kepada organisasi luar. Ini paling mudah lah sebab dia melibatkan organisasi luar dan dia adalah benda biasa. Kemudian track sangkutan industri di dalam UNIMAS. Misal kata tiba-tiba fakulti lain di dalam UNIMAS minta you semua untuk buat satu show, you boleh join show tersebut dan dikonsider sebagai track sangkutan industri. Ataupun fakulti kita tiba-tiba nak buat satu show dan memerlukan, bukan satu show lah, tiba-tiba fakulti kita memerlukan satu PSA, Public Service Announcement, ataupun pesanan khidmat masyarakat, dan dia perlukan pelakon seperti mana yang dibuat oleh Arista sebelum ni, waktu dia tolong untuk architecture, itu boleh dikonsider sebagai projek track sangkutan industri. Okey. Dan track projek dan pendidikan ini macam saya cakap tadi ialah bila you ada lecturer yang ada research dan you nak terlibat dengan research orang sebagai pembantu penyelidikan. Okey. Dan seterusnya community ialah community, and then keusahawanan ialah macam saya cakap tadi lah. Ya. So nama penyelia ialah saya untuk drama teater. Drama teater ialah saya. Jangan keliru untuk penyelia drama teater, Koim adalah penyelia utama untuk penyelaras untuk NI. Maksudnya dia ketua untuk semua mengundi. Tapi untuk drama teater ialah saya. Okay. So ini adalah, aku janji nanti boleh baca syarat-syarat yang ada dalam LI ni, dan you kata you setuju kat sini, dan kita ada pengesahan pelajar mengaku bahawa benda ini disahkan, setuju kat sini, and then kita akan submit lah. Bila saya submit dan saya bersetuju untuk korang isi LI, barulah you akan dapat satu surat, automatically akan dikeluarkan oleh sistem ini, dan dari surat itu you boleh hantar kepada company. Okey, kejap saya cuba tengok macam mana dulu. So ini maklumat, okey, dan kita ada tahun 3 bla bla bla. Dan resume nanti you letak kat sini resume. Jangan lupa untuk masukkan resume you guys kat sini. Pastikan resume you adalah resume yang simple dan mudah untuk orang faham. Okey. Kemudian kemahiran, mungkin you pilih satu kemahiran acting contohnya. Dan track luar, company luar misalnya. Okey. Track sangkutan industri. Okey. Untuk organisasi luar, okey, ataupun apa saja yang buat, you perlu pilih dua, you kena buat dua, tetapi saya akan approve satu dahulu untuk you hantar ke company. Okay. So misal kata satu company misalnya nama dia Z Jabatan, and then organisasi dia di Kemarahan, nombor telefon, email pun
Penilai dia Azman misalnya. So untuk penyelia, kita biasanya untuk latihan industri, kita masih belum mengetahui siapa penyelia kita. Jadi biasanya untuk jawatan pegawai penyelia ini, kita akan letak siapa yang paling tinggi dalam company tersebut ataupun siapa paling tinggi dalam organisasi tersebut. Contohnya kalau di fakulti seni gunaan di FGK, kita tulis dekan lah, nama dekan lah. Siapa kan? Okey, dan nombor telefon dekan tu tadi. Okey, email dekat sini. So, save satu. Ini adalah organisasi pertama dan kita ada organisasi kedua. Sama juga. So saya ulang balik, untuk pegawai penyelia adalah ketua. Kalau you belum ada lagi pegawai penyelia yang bersetuju untuk ini, tapi biasanya kita akan hantar pada ketua terus dan ketua yang akan bagi kepada anak buah dia. So ketua jabatan. Kalau dalam fakulti ada dekan lah. Ya. So kita ada dua company kat sini, ya, company XYZ dan juga company 222. So dia boleh jadi company dan dia boleh jadi jabatan kerajaan JKKN ke, ataupun dia boleh jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan latihan industri awak semua. Okay. So submit dan untuk tindakan penyelia. Okay. So kat sini nanti saya akan beritahu lah sama ada dia approve ataupun tidak approve. So bila you dah apa nama approve, okay. Contohlah saya buat approve, saya kata kan. Saya approve. Cubaan. Setelah disemak dan maklumat disertakan adalah benar dan lengkap, maksudnya you dah isi semua sekali tadi, saya tak letakkan apa nama orang kata saya punya resume dalam ni. Tapi nanti bila you isi borang, you letak you punya resume ya. Pendapatan pelajar sesuai dengan bidang pengajian, ini yang paling penting. Permohonan ini sedia untuk diproses. So dekat sini nanti you akan tengok apa nama you punya permohonan. So, sini dulu. Pelajar. Ini adalah pelajar-pelajar yang ada lah dalam sistem kita. Mana ni ya? Terkumpulkan pelajar. Penyelia LI. Sangkutan industri luar. Okay. So ni dah approve. So dekat sini you akan tengok kat dalam sistem, you akan tengok apa nama you punya borang tu dia akan dibina terus, akan siap dibina terus daripada sistem. Kejap. Saya pun tak ingat mana dia punya ni. Ni dia. Alright. So dia akan jadi macam ni, surat tu. Dia akan terus keluar menjadi satu surat untuk you hantar kepada company ataupun syarikat yang berkaitan lah. Okay. So dekat sini kita ada satu surat yang dah lengkap. Dan surat ini you akan hantar kepada company tersebut. Okay. So 10 minggu dari 26 Julai sampai 3 Oktober. Okay. You dah siap dapat ni, you hantar kepada company itu ataupun you hantar kepada organisasi itu, dan dalam masa 2 minggu, okay, dalam masa 2 minggu, you kena mengembalikan borang maklum balas organisasi. Okay. Borang maklum balas organisasi ini you boleh dapat dalam sistem inilah, borang-borang ni, dokumen-dokumen borang ni, borang maklum balas organisasi ni. Ya.
So nanti you boleh check sendirilah borang maklum balas organisasi. Yang mana borang maklum balas organisasi itu you bagi kepada organisasi yang you nak minta. Contohnya you nak minta dekat JKKN, you bagi pada JKKN Sarawak ataupun Johor ataupun mana-mana. And then borang kelulusan itu bila dia dah sign, dia dah chop semua, dia kata lulus, okey budak ni boleh berada di sini untuk latihan industri, you kena upload dalam sistem LI. Ya, jelas ada? Alright, so basically itu saja untuk ni. Ada apa-apa soalan tak untuk sistem ni? Jadi ada dark mode lah kalau korang belum minat dengan dark mode. Ni, borang belum membalas organisasi ni. Ini penting kan nanti ya. You hantar pada organisasi dan organisasi itu akan balas dan you kena upload dalam sistem ILIP. ILIP pula. Sistem Fakat online ni. So jelas ada apa-apa soalan berkaitan kita punya ni. So untuk awal-awal ni kita kita nak you semua untuk pergi apply dekat company-company yang berkaitan dengan bidang kita. Okay. Company-company berkaitan dengan bidang scenografi. Kalau you buat ilmu pertukangan pun tak ada masalah. Ini berkaitan dengan bidang scenografi. You nak buat lighting pun tak ada masalah. Lighting event pun tak ada masalah. Sebab ini berkaitan dengan bidang scenografi. Ataupun tiba-tiba you buat anyaman ataupun kostum ataupun sebagainya. Itu tak ada masalah. Asalkan dia masih lagi berkaitan dengan kita punya bidang. Yang kita tidak menggalakkan ialah benda yang di luar kita punya bidang untuk performance dan juga teater. Okay. So sama juga macam bila you buat company, you boleh set up satu company dan kita sangat menggalakkan kalau you set up satu company untuk you sendiri dan you boleh set up you punya team dan bila dah ready mungkin dalam bulan 9 tu mungkin dah ada show yang kedua, maksudnya macam tu. Maksudnya habis LI ni you ada satu show dan bulan 9 tu ada 2 show lah, macam tu lah contohnya. Okay. Yang penting bagi saya ialah apa saja yang apply mestilah berkaitan dengan bidang pengajian kita. Dia tidak boleh lari, dia tak boleh terlalu jauh lari daripada bidang pengajian kita. Ya. Dia tak boleh tiba-tiba you masuk company perhotelan misalnya. Itu dah jauh daripada kita punya bidang. Ataupun tiba-tiba you nak buat company untuk jual burger misalnya. Itu dah jauh daripada kita punya bidang. Pastikan dia berkaitan rapat dengan kita punya bidang dulu. Dan untuk permohonan you kena hantar 2 borang lah, ya. Borang untuk okey, hantar 2 borang, 2 company dan saya akan approve satu dulu. Okey. Dalam masa 2 minggu kalau dia tak hantar surat, kita anggap dia tidak, kalau dia tak hantar surat balas, kita anggap dia tidak bersetuju untuk mengambil you sebagai pelajar dalam latihan industri. Okay. Tetapi you masih boleh memohon dekat company tersebut. Kalau you masih berminat dengan company tersebut, tak ada masalah. You masih boleh memohon. Yang penting pada saya ialah jangan dia kata tidak diluluskan. Bila kata tak dapat sebab pelajar terlalu banyak, okey kita tolak terus lah. Yeah. So basically itu saja untuk ni. Ada apa-apa soalan? Yes. Okay, contoh kan kalau macam saya ada company and then saya macam nak buat training macam apa yang berkaitan dengan performing arts, sebab kalau ikutkan company tu dia based on training center lah, macam HRD.
ataupun ada provide training center. So kalau macam saya nak buat macam training tapi saya buat tu as saya punya LI, okay, boleh ke? Boleh, asalkan dia berkaitan dengan kita punya bidang. Tapi macam saya cakap tadi, kita kalau boleh, kita pergi kepada kerja yang paling senang dululah. Maksudnya macam kita apply company dululah. Tapi kalau macam you dah ada perancangan, you dah ada dah ada you dah ada proposal yang kuat, you dah ada team yang kuat, you dah ada dah ada produk yang you nak buat, mungkin dalam bulan 8 ataupun bulan 9 you dah ada satu show ataupun satu end product untuk macam you cakap tadi berkaitan dengan latihan. Kita galakkan untuk you buka company, tak ada masalah. Dan untuk Sarawak, untuk pembukaan company, you kena check balik macam mana untuk buka company di Sarawak. Kadang-kadang rasanya macam Sarawak dia perlukan satu tempat, dia perlu ada satu bangunan untuk you ada satu company. Okay. Tetapi biasanya untuk yang startup company, dia akan pinjam ataupun sewa alamat company yang dah ada. Okay. Ini biasa dibuat oleh company baru lah, company fotografi pun semua selalu buat macam tu. Dia akan pinjam ataupun sewa alamat untuk orang hantar, untuk mengesahkan dia ada untuk mengesahkan dia ada office. Okay. Basically Sarawak punya sistem, dia tak bagi orang buat company dalam rumah macam tu. Saya rasa dia kena ada satu bangunan. So biasanya kalau untuk company baru, dia akan sewa ataupun pinjam alamat, dan alamat maksudnya alamat surat menyurat lah. It's just the matter of orang kata formality, macam tu. Dan untuk buka company tak mahal. Company dia ada banyak company. Kita ada company Sendirian Berhad, kita ada company enterprise. Biasanya untuk awal-awal kita akan buka company enterprise, ya. Dan kalau zaman saya dulu RM70 macam tu. Tak tahu sekarang berapa harga dia sekarang kalau company enterprise. So kalau nak buat training pun boleh, tak ada masalah, asalkan benda itu berkaitan dengan kita punya bidang. Ya. So, kalau ikutkan kita berapa 2 bulan training. Alamat di mana? Saya tarikh dia dekat sini tadi. Saya tak ni. Saya pun tak ingat sebenarnya tarikh lain ni. Okay, tak apa. Saya tengok nanti. Sekejap. Dekat sini ditulis mana dia punya ni ya? Okay, ada soalan lain tak? So, yes. saya ada soalan. Yeah. You said that we can only apply for 2 companies, right? Let's say dua-dua pun reject. So basically we just reapply kah dalam platform ni? Yes, you need to reply. So Dia sama ada. like, yeah. Okay, teruskan. So you say we need to apply this first, then only send to the company and tell them that we are interested to buat LI kat situ. So so we cannot, like contohnya ada banyak company kan, we cannot apply for the company and send in our resume and see if dorang ada space ke tak, then baru send in the LI letter. Boleh ke macam tu? Kalau you tanya boleh, tapi kita tak bagi you macam inquiry boleh. Kalau ni you tanya, Inquiry. inquire. You tanya company tu you ada kosong ke tak, itu boleh. Tapi kalau macam untuk memohon untuk LI, you kena pakai surat yang dibuat dalam sistem ni. So means like the platform, like contohnya company tu ada website that straight like for internship. So instead of letak enter the resume, we just enter the LI letter ke? Apa dia? Resume macam mana, tak faham. Okay, let's say company, kan dorang ada dorang punya website.
and it's like for internship. So they say if you're interested in internship, you click this link, and then you have to send in your resume, fill in the details and stuff like that. So so basically, instead of sending in our resume, we straight send in the LI letter ke? Or both? Both. Yeah, you need to send both. Satu you punya ni surat dari fakulti dalam sistem ni, dan satu lagi adalah apa tu, resume tu tadi. Tujuan dia kenapa kita perlu pakai surat dari sini ialah sebab saya akan tentukan you LI dekat mana. Sebab saya akan check adakah you LI dekat tempat yang betul. And maksudnya macam saya cakap tadi, kita tak benarkan ULI dekat tempat yang tidak berkaitan dengan kita punya bidang lah. So basically the idea is like that lah. Maksudnya macam is in term of apa nama kata, formality dan rasanya lagi bagus macam tu. Tapi kalau you nak inquire macam calling ataupun email bertanya ada kosong lagi tak, itu tak ada masalah dekat company yang berkaitan. Tapi kalau macam untuk memohon untuk LI, memang kena pakai surat yang saya dah approve. Oh, faham sir. Thank you. Okay. Ada apa soalan lagi tak? Saya mana benda tu tadi hilang lah. Dia punya semak status kot. Ni dia. Sir. Yes. Macam mana nak apply yang dalam Unimas? Adakah kita perlu tanya and call setiap fakulti macam ni? Kejap. Okay, ini sebelum saya pergi jauh. So ini tadi, yang ni dekat apa nama kata, dekat maklumat you akan upload kat sini borang majikan. Lepas dia orang approve. Dapat Alright, so soalan dari Suhaimi tadi berkaitan dengan you kena tanya, you kena check kalau dalam Unimas ada event ataupun apa-apa sahaja berkaitan dengan industri di dalam Unimas. Dan you boleh tanya mana-mana lecturer yang ada research ataupun projek research lah biasanya. Research, kalau you nak tolong you boleh tanya juga. Okay. Dan cumanya yang akan approve benda tu adalah saya lah. Maksudnya quality in term of supaya you tak apply dekat tempat yang pelik-pelik. Itu je. Okay sir. Thank you sir. Sir. Yes. Saya nak tanya, kalau contoh kan sebelum ni saya dah call untuk satu organisasi ni, dia cakap dia memang tengah cari orang intern. Dia cakap dia sedia terima. Boleh tak kalau saya hanya menghantar satu maklumat je? Kan untuk organisasi luar perlu hantar 2 maklumat kan? Boleh tak kalau saya hantar satu? No, maksud saya macam ni. Dekat sistem, you akan isi 2. Dekat sistem, you akan isi dua company ataupun 2 organisasi. Okay. Saya cuma akan approve satu. Saya cuma akan approve satu saja. Dan daripada satu itu, you akan hantar ke company tersebut ataupun organisasi tersebut. Okay. Tujuan dia kenapa you buat 2, supaya kalau macam company itu tolak, application yang kedua tu, kalau saya approve, you terus hantar lah. Faham tak? So macam tak adalah 2 kerja. Maksudnya kita dah ada dua pilihan kat situ. Kadang-kadang bila you tulis, bila you type, kadang-kadang salah satu daripada company yang sesuai saja dalam 2 macam ni. Okey. Contohlah you isi 2 borang, 2 nama. Salah satu daripada 2 nama tu saja yang sesuai. Contohnya company A saja sesuai. Dan company A tu saja saya akan approve untuk ni. Tapi kalau dua-dua sesuai, saya akan approve satu dan saya akan tanya baliklah mana satu yang you nak betul-betul. Okey saya jelas. Jelas lah. Dia bukannya you hantar dua-dua sekali. Sebab bila saya approve saja baru you dapat satu surat tu.
Kalau saya tak approve, kita akan dapat surat dari sistem ni. Baik sir, baik, jelas. Thank you sir. Okay. So Yes. I have one more question. Yeah. Yang apa tu nama pegawai penyelia, you say the top person of the company, right? Yes. So as in the main person, or like the person that's in charge of that sector, or that apa tu? As in like the Department. CEO of the CEO of the company, or the head of the department? Biasanya kita hantar pada ketua betul lah, ketua terus. Bukan contohlah kan, macam contoh saya nak pergi apply dekat Istana Budaya dan kepakaran saya adalah dalam bidang scenografi. Dan di Istana Budaya ada department scenografi, tetapi saya tak boleh hantar nama tu, tak boleh kepada department scenografi. Nama itu mesti kepada pengarah Istana Budaya. Dan pengarah Istana Budaya tu yang akan agihkan kepada pekerja bawahan dia. Okay, sir. Okay. Tujuan dia kenapa ketua? Sebab senang lah kot, supaya senang kerja kalau hantar kepada ketua terus. Sir. Ya. Misal katalah ada kenalan-kenalan kita yang ada buat company, misal kata some production dan yang sudah berdaftar under SSM, kita boleh minta LI dengan mereka kan sir? Boleh, tak ada masalah. Okay, nice. Asalkan dia berkaitan dengan kita punya bidang. Okay. So untuk apa nama tadi, LI itu tadi, yang penting pada saya ialah company itu masih wujud dan dia berkaitan dengan kita punya bidang. Kalau you hantar pada company, kalau you hantar kepada badan kerajaan, pastikan badan kerajaan tu sah lah, bukannya yang tipu-tipunya. Okay, jelas semua ni. So nanti jelas, boleh sir. Okay, so nanti boleh hantar dan saya akan dalam sistem saya akan check lah, dan saya ulang balik benda ni. You kena hantar dua permohonan kepada dua company, tetapi saya cuma akan approve satu saja. Okay, yang mana kalau kadang-kadang students akan kedua-duanya bagus, kedua-duanya sesuai, kadang-kadang satu tak sesuai, satu sesuai. Kadang-kadang macam tu. Tetapi kalau macam ditolak, baru saya approve yang satu lagi. Resume itu nanti, yes, soalan. Macam mana kami nak tahu yang permohonan tu telah pun diluluskan? Adakah kami akan log in sini balik untuk tengok ataupun saya akan inform? Macam mana? Login. Dalam sistem ni dia akan beritahu semak status permohonan ni. Tidak akan terus nampak sini ni. Status approve. Saya dah approve tapi saya tak hantar lagi borang membalas bajikan macam tu. So dekat sistem dia akan nampak terus lah. Dekat sistem sini. Semak status permohonan dia akan nampak terus. Kat sini akan nampak terus lah. Sekali dengan surat ni dia bagi. Dia generate terus surat untuk you hantar kepada company ataupun badan kerajaan tu tadi. Okay, jelas? Okay, sir. Ada siapa-siapa nak cuba menentang ni? Kalau nak cuba boleh kita ni. Tapi rasanya belum ada resume lagi, sir. Rasanya tak ada pun. Tak ada masalah. Bila tarikh tutup permohonan, sir? Kalau boleh jangan lambat lah. Kita tak ada tarikh, tapi kalau boleh jangan lambat. Sebab tarikh LI kan dia ada tarikh LI dia kan. Jangan lambat daripada tarikh LI tu. Jangan
Jangan lambat-lambatkan kerja lah. Lagi cepat lagi bagus. Sebab dia bulan 7 kan sini. Betul 26 Julai Jun sampai 3 Oktober. Sampai hilang. Okey, betul lah. Julai sampai September, Oktober, sorry, Oktober. So basically 10 minggu untuk you untuk ULI. Dan saya minta sangat untuk you semua sediakan satu resume yang proper, dan untuk students untuk student saya tahun 3 sebelum ni, rasanya korang dah ada portfolio tu kan. Itu dah boleh pakai dah untuk you punya resume. Cumanya cantikkanlah dia punya tu supaya jadi clear. Okay. Dan sekarang kita ada banyak software ataupun online resources yang mana you cuma tukar nama saja untuk jadikan resume. Itu pun you boleh pakai, tak ada masalah. Yang penting ialah asalkan nampak you punya resume. Dan bila you nak susun resume, pastikan dia bermula dengan yang paling terkini kepada yang paling lama. Maksudnya show yang paling terkini letak atas sekali, show yang paling lama letak belakang sekali. Dia punya inilah. Okay. Kalau you adalah performer ataupun designer, kalau you adalah designer, yang paling penting ialah gambar tu kena banyak sikit untuk impress orang, untuk orang ambil you sebagai designer untuk company-company yang ada. Ya. Dan peluang untuk latihan industri sekarang ni, you boleh tengok dekat apa nama orang kata, Facebook. Facebook company banyak iklan dekat Facebook sekarang. Ya. Kalau you berada di Kuching, kalau you berada di Semenanjung pun, you boleh hantar juga permohonan berkaitan. Sebab sekarang kita baru buka balik industri teater. So rasanya kita dah mula nak start up balik. Maksudnya mungkin dalam bulan 7 tu kita dah boleh panas untuk buat teater. Dah boleh ready untuk buat teater. Sir, saya ada soalan. Contoh kan, ada sebuah company ni, syarikat ni dia mengeluarkan produk macam syarikat-syarikat yang bisnes lah, tapi dia nak, contohlah dia nak ambil kita untuk LI sebagai videographer ataupun pelakon untuk mempromosikan bisnes dia orang. Boleh ke macam tu? Kita tak bagi untuk videographer. Basically macam acting pelakon dalam video dia orang macam tu, dalam untuk unit marketing dia orang. Kita bagi untuk pelakon lah. Biasanya untuk pelakon kita bagi. Ya, tak ada masalah. Okey, boleh sih. Parti ke? Sebab memang kerja kita lah kan. Kita bagi, tak ada masalah. Cuma pastikan company tu company berdaftar lah. Okey, boleh sih. Okay, ada persoalan lagi? Alright, rasanya macam kita dah tak ada apa-apa soalan. Cumanya untuk sekarang, ya, kita cuba untuk hantar kepada company, tetapi kalau kita cuba untuk hantar untuk apply di luar UNIMAS, ya, melalui apply bawah company ataupun apply bawah organisasi kerajaan. Kita cuba apply ke situ dulu. Tetapi kalau you ada satu projek community pun kita benarkan. Tapi untuk senang kerja, untuk awal-awal, fasa awal-awal ni kita hantar dekat company luar dulu. Dan sebenarnya lagi senang lah sebab dia dah ada satu rangka sendiri. So, tak ada masalah untuk tu. Ya.
Dan kalau you berminat untuk join mana-mana research yang dihasilkan oleh lecturer-lecturer di FUGK ataupun mana-mana fakulti lain, you boleh tanya lecturer tersebut dan you boleh join dia punya research. Ya. Tapi itulah LI lah. you punya LI lah, maksudnya macam tu. Dan once you join research, kalau you nak tengok benda tu, you boleh tengok dekat Unimas Expert. Ya. So contoh macam saya, tulis nama saya Walid Ali, lepas tu Google Walid Ali, belakang dia Unimas Expert kan. So dekat situ dia akan keluar semua research saya. So you boleh check kalau you berminat nak join saya punya research ataupun mana-mana lecturer lain yang ada research, sebab di fakulti sana ada sebahagian lecturer yang ada research yang you boleh join kalau you memang betul-betul proper nak join research. Cuma dia kerja dia macam yalah dia korang tak jumpa korang tak jumpa company luar lah. Itu je lah. Yang mana tujuannya kenapa kita buka untuk research tu dulu, sebab kita ada terlalu banyak student untuk LI kali ni. Okay. So kalau you nak buka company boleh, silakan buka company. Dan macam saya cakap tadi, buka enterprise dulu, company kecil dulu, dan buka company tak susah pun, senang just pergi ke, sekarang dah boleh online di sini. Ataupun dia pergi ke apa nama? Dia pergi ke SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, and isi je borang, and then you dapat satu company sendiri. Okay. So rasanya tak ada apa-apa. Kita dah boleh bersurai kot. Ada soalan lagi tak sebelum saya tutup kita punya persidangan hari ni? Sir, Yes. kalau tempat LI company tu dia macam studio, boleh ke sir? Macam dia studio untuk videografi, fotografi macam tu boleh ke? Kalau mohon kat sana. Kita punya bidang kepakaran lah. Kalau ambil foto kita tak bagi lah. Kalau macam contoh dalam tu you buat design untuk studio tu kita bagi lah. Ataupun you jadi talent dalam studio tu, jadi Miss World dalam studio tu, kita bagi, tak ada masalah. Seperti tu. And cumanya jangan buat benda yang lain daripada kita punya bidang. Misalnya contoh fotografi, apa semua kita tak bagi. Tak ada soalan kot, rasanya semua dah clear. Okay. Kita bersih, nanti you siapkan you punya resume apa semua, kasih cantik-cantik punya resume, and waktu email, pastikan you email proper lah. Susun betul-betul ayat email tu, maksudnya mungkin dekat header email tu cakap permohonan untuk menjalankan latihan industri. Okey, dia kata kan. Salam sejahtera, merujuk kepada perkara di atas, buat formal lah, buat benda tu formal supaya menampakkan kita buat benda ni proper. Benda ni boleh tanya Aslam lah, Aslam sangat bagus lah dalam benda-benda ni. Okay. So Saya mesti belajar lagi. okay, so rasanya kita tak ada apa-apa nak bincang dah. Rasanya semua dah clear. Tapi kalau macam ada apa-apa soalan lagi, kita akan buka lagi soalan. Tapi nanti sesi ni saya akan upload dalam saya punya YouTube untuk you tengok balik. Kalau macam ada benda terlepas dan sebagainya. Alright. So good night everybody and good luck for your latihan industri.